Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Cik Ahmad ada dah masuk dah? Cik Ahmad. Cik Ahmad Noh, kita punya ceramah pada hari ni. InsyaAllah ada. Okay, Cik Ahmad clear dengar? Clear Slide saya nampak Cik Ahmad? Saya punya slide. Clear slide Okay lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam. Terutamanya kepada yang berbahagia Puan Penyelaras kita Puan Hajah Amy Delina. Seterusnya kepada semua rakan-rakan KU dan kepada semua sahabat-sahabat pensyarah PAM kerana dapat kita berjumpa pada hari ini di waktu yang malam begini, malam minggu pula tu, sama-sama kita dapat duduk dalam satu majlis ilmu. Majlis ilmu ni ibaratnya taman-taman syurga lah untuk kita. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Pada mulanya, seperti yang kita tahu, wacana ilmu PAM BM KPM ini merupakan siri yang pertama. Siri yang pertama kita adakan bawah jawatankuasa wacana ilmu. Diadakan bertujuan untuk sekadar orang kata perkongsian di kalangan pensyarah-pensyarah PAM terhadap apa sahaja yang boleh meningkatkan dan memertabatkan mata pelajaran PAM itu sendiri. Sama ada kalau ada di kalangan kita yang orang kata ada mendapat orang kata kecemerlangan dalam R&D, dalam PLC, dalam apa saja bidang yang boleh meningkatkan lagi kita punya proses PDP, sekarang ni PDPR, mengajar di rumah ini, kita sangat alu-alukan. Jadi hari ini kita mengambil kesempatan ni lah, maknanya saya itulah mengajak Encik Ahmad dari sudut tu mendapat kebenaran daripada penyarahan dan juga pengurusi kita Encik Param. Terima kasih Encik Param, SME kita, lupa nak sebut tadi SME kita. Kak Liza, Cik Param, Dr. Asmawati, Kak Noe yang memberi kita orang kata semangat lah untuk mengadakan program wacana ilmu ini sebagai perkongsian. Bukan kita nak mengajar ataupun nak mendidik dan sebagainya, tapi sekadar satu orang kata wadah untuk kita berkongsi ilmu berkaitan dengan ilmu PAM itu sendirilah. Jadi Cik Ahmad, boleh kita mulakan? Okey, boleh Cik Ahmad Jadi orang kata hari ni kita buka panggung lah hari ni Cik Ahmad. Kita yang buka panggung. Orang kata pecah telok kalau kita kata pecah telok. Orang Terengganu kata tawakal innahu dok tegah dok tahu. Jadi kita mengambil kesempatan ini supaya apa yang kita dapat sampaikan pada hari ini membakar semangat, rakan sahabat kita yang lain untuk berwacana. Maknanya ini terbuka. Kita terbuka kepada semua pensyarah-pensyarah PAM dalam ruang lingkup kita ini, pengajian matrikulasi ini, untuk sama-sama menyumbang idea, menyumbang orang kata buah fikiran, kemahiran, apa saja. Ini kita jadikan satu lapangan, satu ruang untuk kita berkongsi ilmu. Jadi hari ini kita mengambil kesempatan ni untuk sama-sama lah orang kata memulakan, orang kata buka panggung untuk orang seterusnya orang lain. Sebab saya cakap pada Puan Haji Aimi tu, kita test run dulu. Test run ni maksudnya macam dry run lah. Orang kata dari sudutnya sebagai percobaan tapi dah jadi betul-betul ni Cik Mat. Ni bukan cuba-cuba dah ni, dah betul-betul ni. Bukan dugaan dan cobaan dah ni. Terima kasih kepada pendengar Ada 21 orang saya rasa dekat sini yang dah masuk melalui akaun Gmail melalui akaun Gmail, sebab saya buka ni pun 8 ni pun melalui akaun Gmail, tidak melalui MOE. Tak apa, kita akan perbaiki daripada semasa ke semasa. Minta juga kepada setiausaha jawatankuasa Abang Niza kita, kalau boleh nanti dekat chat tu letak kita punya borang feedback, Google Form feedback dan juga kehadiran. Dan sebagai housekeeping ini, kehadiran pada hari ini kita akan letak dalam SPLKM, tetapi diisi dalam syarat itu, diisi oleh penyelaras dalam unit masing-masing lah. Maknanya ini adalah program bahagian matrikulasi dan satu wacana ilmu, dan kita boleh sambil kita mendapat ilmu, kita juga mendapat jam kursus lah selama sejam. Jadi mohon semua sekali dapatlah orang kata kita bersama dalam masa sejam ini. Kita nak menghuraikan lah tajuk kita hari ini, iaitu menjiwai matrikulasi, cabaran dan harapan. Menjiwai matrikulasi, cabaran dan harapan. Kalau tengok pada tajuk ni, saya dah bercakap dengan Cik Ahmad itu hari agak besar. Siapa kita nak bercerita tentang cabaran
dan harapan matrikulasi ni kan. Mungkin kita boleh serah pada Cik Ahmad kenapa pilih tajuk ni, kenapa berani sangat untuk memilih tajuk cabaran dan harapan. Kan dalam keadaan hari ni ya, kalau tengok berita tadi kan, dalam suasana keadaan negara kita hari ni, apakah harapan yang kita ada, apakah cabaran yang akan ada pada esok hari kan, kita pun tak tahu. Kan kalau kita tengok hari ni kita punya keadaan suasana negara kita kan, itu kita tak nak ulas, tapi kita hari ni kita fokus lebih kecil sikit. Macam mana nak menjiwai matrikulasi tu, harapan dan cabaran. Mungkin hari ni Cik Mat, saya mukadimah saya ni agak panjang sebab pengenalan kan tajuk utama. Mungkin hari ni kita nak beri pada 3 segmen. Tuan-tuan dan puan-puan, pendengar, kita pada 3 segmen saja. Kalau kita boleh habis 3 segmen ni awal, habis awal lah kita. Ya. Maknanya yang pertama tu, kita mungkin Cik Ahmad nak buat pengenalan sikit kan, kenapa, apa objektif dia memilih tajuk berkaitan dengan orang kata cabaran dan harapan ini. Kemudian kita nak kita akan pecah pula di sudut cabaran tu. Cabarannya apanya? Kan mungkin hari ni kita boleh bincang sikit di cabaran kita mengajar di sudut waktu pandemik ini, PDPR ini kan, macam mana hala tujunya, macam mana caranya, apakah kaedahnya, bagaimana boleh dilaksanakan. Kan dari sudut tu. Waalaikumsalam Kak Noi. Waalaikumsalam. Cabarannya. Kemudian ada SSM 2021 ni, budak-budak SPM akan masuk. Saya ingat 2017 itu hari dia dah tukar KBSM kepada KSSM ini bermula pertingkatan 1 pada tahun 2017 dan pelajar ini dah habis dan sekarang ni tingkatan 5 dan akan keluar pula. Apa kaitan KSSM dengan kita ni? Ini cabaran mungkin dan juga harapan ni mungkin Cik Ahmad boleh mungkin ringkaskan, rangkumkan sedikit berkenaan dengan visi dan misi BM KPM itu sendiri yang mungkin kita selama ni dah terlena dah kan, sebab rasanya visi dan misi itu masih lagi kekal di situ dalam website tu. Dan apakah hubung kaitnya dengan orang kata kita punya subjek pengajian matrikulasi ni. Jadi Cik Ahmad, itu mukadimahnya agak panjang, dah ambil berapa minit masa kat 10 minit tadi. Jadi hari ni saya serahkanlah panggung ini kepada Encik Ahmad Noh. Ya, saya perkenalkan Encik Ahmad Noh. Tak kenal lagi, minta maaf Encik Ahmad Noh. Tak kenal Encik Ahmad Noh ni merupakan orang kata orang yang berpengalaman juga dalam bidang pendidikan, sama ada telah melalui proses di sekolah dan juga telah pernah juga menjawat jawatan di PPD di Kolej Matrikulasi. Beliau merupakan bekas PPHCP. Ini orang PPHCP yang mungkin dekat juga dengan visi dan misi matrikulasi berkaitan pelajar dan sebagainya. Dan yang terkini berkenaan dengan beliau yang ada kait dengan bahagian matrikulasi ialah dia merupakan pengurusi jawatankuasa promosi dan hubungan luar di Kolej Matrikulasi Pahang. Dan mungkin banyak pergi kursus-kursus yang didedahkan berkaitan dengan apa hasrat bahagian dan sebagainya hingga hari ini. Tahniah, saya nak ucap tahniah ni. Tahniah kepada semua pensyarah matrikulasi kerana matrikulasi telah menjadi pilihan utama, memang menjadi first choice. Kan, hashtag kita tu telah berjaya. Jom masuk matrik tu telah berjaya. Hashtag kita matrikulasi first choice telah berjaya. Hari ni tengok. Kalau kat matrik Pahang tu rasanya dah cecah berapa ribu 3,000 lebih dah. Campur plus minus lah kan. Memang ramai. Memang kita rasa bangga, maknanya matrik masih lagi menjadi first choice hashtag tu. Ini saya cakap macam dulu, kalau boleh tahun depan kurang sikit promosi kurang sikit promosi supaya kurang sikit yang masuk tu. Ini tak tahu nak mikir. Sebab sekarang PDPR mana pelajar masih berada di rumah lah, dia tidak berada di kolej. Itu tak apa, itu kita fikirkan kemudian. Jadi Cik Mat hari ni dah perkenalkan diri, jadi dah lambung dah tadi. Jadi silakan Cik Mat, kita pergi kepada tajuk kita, kerja kita pada hari ini yang utama. Silakan. Terima kasih kepada saudara Nasrul Syam selaku moderator kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya harap suara saya jelas Jelas Cik Mat, jelas. Sangat clear. Very clear, jelas. Okey, alhamdulillah, syukur kita kerana dapat jumpa pada malam minggu ni. Sebab kita pun memang tidak bersua di kolej, jadi kita bersua secara maya ni pada malam ini. Okey, sedikit perkongsian tadi moderator tinggi sangat lambung saya tu. Berkaitan dengan pengalaman saya. Okey, insyaAllah tak apa. Itu pengalaman tu yang mungkin akan
saya kongsikan bersama pada malam ini sesuai dengan tajuk kita, iaitu menjiwai metroplasi. Okey. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, sedikit lagi perkongsian. Pengalaman tu sebenarnya kalau di sekolah tu 15 tahun saya berada di sekolah, sebab saya mungkin akan gunakan pengalaman itu untuk saya kembangkan apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. Juga 3 tahun di Pejabat Pendidikan Daerah dan 8 tahun di matrikulasi. Sebenarnya kalau dikirakan 8 tahun saya berada di matrikulasi, sebenarnya saya tidak layak untuk bercerita berkaitan dengan menjiwai matrikulasi ini. Tapi hanya saya terpanggil bila kita nak test run ni, saya terpanggil untuk beri konsert. Sebab apa pun saya berada di matrikulasi tersebut, 7 tahun saya membawa suara matrikulasi melalui jawatan kuasa promosi dan hubungan luar. 7 tahun. Daripada 8 tahun tu 7 tahun saya bawa suara matrikulasi sekitar negeri Pahang dan juga negeri Terengganu. InsyaAllah itu sedikit perkongsian. Sebab saya tengok kenapa saya pilih tajuk ni. Tajuk ni sebenarnya dia terlalu dekat dengan kursus pengajian matrikulasi. Terlalu dekat. Ya? Sebab kalau kita cerita matrikulasi, kita tak boleh nak pinggirkan matrikulasi daripada kursus pengajian am, sebab dia dasar pendidikan atau peluang pendidikan yang diberi oleh Bun Putra itu sebenarnya ada terutamanya dalam perlembagaan persekutuan. Okey, dalam perlembagaan persekutuan, sebagaimana buku yang ada ditunjukkan dalam slide. Okey. Dan saya cukup istimewa bila saya masuk matrikulasi pada tahun 2013. Saya rasa cukup istimewa sebab saya datang dari sekolah, saya datang daripada PD, saya tengok sekolah macam-macam gaya di sekolah. Sekolah harian biasa, sekolah asrama penuh, sekolah orang asli, semua saya tengok. Dan kemudian bila saya datang ke kolej matrikulasi tu, saya akan jumpa pelajar-pelajar yang datang dari pelbagai latar belakang berkumpul di matrikulasi. Okey, berkumpul di matrikulasi. Di situ wujudnya kebersamaan, terutamanya antara kaum di matrikulasi. Okey, sebab itu saya memilih tajuk menjiwai matrikulasi, tapi bukan hanya saya tujukan, kalau saya mengajar biasanya saya tujukan kepada pelajar, tapi pada malam ini saya kongsikan untuk kita kongsikan bersama. Dari sudut pengalaman saya, bagaimana sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk menjiwai matrikulasi ini supaya nama matrikulasi ini terus sebagaimana tahun ini kita tengok menjadi pilihan kepada pelajar-pelajar. Okey, itu apa saya memilih tajuk ini. Okey, saudara Nasrul, nak teruskan atau bagaimana? Okey, terima kasih pada Cik Ahmad Noh atas orang kata salam pengenalan tadi Salam pengenalan. Tak kenal maka tak cinta kan. Dari sudut program matrikulasi ni seperti yang Cik Ahmad katakanlah tadi bila kita tengok slide ni tadi, ni satu lagi cara lambung Cik Ahmad, kita kena letak juga kita punya gambar pengarah bahagian ni direkod perbualan kita ni direkod pada hari ni. Kita punya doktor pengarah kita ada visi dan misi. Kita dah tengok ada visi dan misi Cik Ahmad, kaitkan juga dengan orang kata perlembagaan tadi dengan perlembagaan persekutuan, apa kaitan dengan subjek PAM itu sendiri. Walaupun seperti yang kita tahu Cik Ahmad, saya berborak juga dengan Cik Ahmad, saya borak dengan 2-3 orang yang sains sosial ni. Orang yang sains sosial katakan selalunya orang sains sosial ni dianggap satu subjek PAM ni satu subjek, orang kata subjek tempelan. Selalunya begitulah. Maksudnya kalau di sekolah pun, kita waktu sekolah gitu jugalah. Kalau depan-depan tu budak pandai-pandai tu mesti budak sains lah. Bukan nak mendiskriminasi atau nak kastakan, bukan ni. Nak cerita ini memang adalah norma dalam hidup kita, kebiasaannya. Maksudnya kalau kata subjek macam kita ni selalu dipanggil subjek orang kata subjek penambah lah. Kalau nasi itu ibaratnya ulam ataupun terpoyak ke budu ke apalah, bukannya main course lah kan. Tapi dari sudut orang kata pada hari ni, bila kita dapat lihat Cik Mat, bila dalam keadaan orang kata dari sudut fizikalnya mungkin
kita dah gah, kita dah ada inputnya, tapi dari segi kemanusiaannya mungkin kita kekurangan. Saya rasa mungkin subjek PAM itu sendiri boleh orang kata mengisi kan, kalau kita tengok dari sudut negara ini sendiri dibangunkan, negara kita dibangunkan kan, daripada Tunku Abdul Rahman kan, daripada Tun Hussein On, Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir kan, dia membina negara, dan akhirnya bila dapat kepada orang kata kita punya Perdana Menteri Pak Ala, dia lebih bercakap tentang modal insan, tentang pengisian. Ini sebenarnya yang kita cuba nak terapkan hari ini, Cik Mat. Macam mana subjek ini merupakan, subjek PAM ini merupakan orang kata satu pengisian untuk kemanusiaan itu sendiri. Walaupun kadang-kadang orang tengok subjek PCCN ataupun tempelan, tetapi sebenarnya dia memberi makna. Itu belum lagi soalan, je Mat. Itu belum soalan. Jadi soalan kita ini kita nak tengok pada orang kata cabaran dan harapan. Saya serah balik pada Cik Mat tadi, kita dah sentuh pengenalan. Hari ini kita nak pergi pada cabaran dan juga harapan pengajian matrikulasi itu sendiri dalam menjiwai matrikulasi. Silakan Cik Mat. Okey, saya teruskan berkaitan dengan cabaran. Cabaran sebenarnya memang besar bagi khusus pengajian matrikulasi. Sebenarnya saya cukup teruja sebenarnya bila program matrikulasi rebranding, terutama berkaitan dengan khusus daripada kemahiran dinamika kepada pengajian matrikulasi. Sebab sebelum ini saya pernah pergi bermesyuarat di luar ketika saya pernah juga pihak-pihak kebetulan bersama dengan pihak-pihak universiti mesyuarat. Kebetulan mereka bertanya kepada saya kalau di Matric mengajar apa. Dan saya menjawablah sebab ketika itu sekitar 2013, 2014, 2015 tu masih lagi kita menggunakan kemahiran dinamika. Jadi bila kita sebut subjek kemahiran dinamika tu, mereka macam blur, tak tahu apa itu kemahiran dinamika. Dia kata sebab tu biasanya panjanglah bercerita kalau dia apa pengisian kemahiran dinamika tersebut. Maka saya ceritalah. Kemudian bila program matrikulasi rebranding berkaitan dengan subjek kepada pengajian matrikulasi, di situ saya tengok jelas nampak satu kekuatan. Sebab kalau kita bila sebut pengajian am, confirm orang di luar semua jelas tahu, dia tak akan bertanya banyak. Hanya dia tanya apa perbezaan pengajian am matrikulasi dengan pengajian am di tingkatan 6. Itu je. Okey? Itu saya tengok dari sudut memperkasakan khusus itu sendiri untuk secara tidak langsung memperkasakan juga program matrikulasi pada hari ini. Okey, cabaran yang mungkin cabaran yang pertama lah. Cabaran yang kedua, kita tengok musim pandemik sekarang. Okey, kalau dari sesi lepas kita dah bermula cabaran pandemik ni, tapi itu walaupun kita secara hybrid, mungkin face to face, mungkin kadang-kadang kelas online dan sebagainya, kita sempat lagi jumpa pelajar. Tapi bila keadaan sekarang secara online sepenuhnya, kita pun tak pernah jumpa pelajar dan pelajar pun mendaftar secara online. Jadi kita yang sebagaimana saudara Nasrul nyatakan tadi, memasukkan ke program matrikulasi menjadi antara pilihan utama pada sesi ini. Mungkin pada pembacaan saya, mungkin secara peribadi, mungkin dari faktor kos pengajian tu telah menjadi perhatian ibu bapa, pada musim pandemik sekarang. Mungkin sebab dia tengok matrikulasi ini dari sudut yuran pengajian, dari sudut allowance sekali hidup pelajar, mungkin itu satu kelebihan untuk memilih matrikulasi. Tapi dia bila keadaan sekarang, dia cukup mencabar terutama kepada bukan sahaja kepada pelajar, juga kepada pensyarah untuk menguruskan sesi pembelajaran mereka secara atas talian di rumah. Maknanya cabaran tu tetap ada, maknanya nak tak nak kita terpaksa lalui. Sebab kalau kita gagal di situ, maka objektif kita nak menyampaikan ilmu kepada pelajar tak sampai, terutama dari sudut pengajian matrikulasi. Sebab fokus utama kita memanglah untuk
pelajar untuk menyelesaikan penilaian berterusan mereka atau PP mereka. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat bahawa pengajian matrikulasi itu bukanlah itu segala-galanya. Bagi saya, seorang yang semangat kenegaraan dia kuatlah sikit. Saya ni semangat kenegaraan kuat sikit. Sebab saya ni mungkin kalau kepolisian dulu mungkin salah seorang tenaga penggerak BTN, mungkin saya juga bekas anggota askar watannya. Jadi semangat kenegaraan saya tu kuat. Okey, sebab dalam sukatan khusus pengajian am itu sendiri, untuk kalau kita perhatikan untuk bab 2 memang sepenuhnya berkaitan dengan kenegaraan. Itu nak online itu bergantung pada kreativiti pensyarah. Tapi saya mengharapkan para pensyarah PAM tidak mengabaikanlah. Okey, terutama berkaitan dengan kenegaraan. Jangan terlalu kita fokus berkaitan dengan penilaian berterusan kita yang hanya menilai atau membincangkan berkaitan dengan isu-isu semasa. Okey, seterusnya cabaran ketiga, kalau kita perhatikan bila kita melaksanakan secara online ni, kalau kita perhatikan apa kita adalah pelaksanaan soft skill itu sendiri. Okey, kita memang menghadapi tekangan. Contohnya kalau kita nak buat sesi pengucapan awam, okey, terutama bila pengajian am kita ajalkan, bila kita berkumpul, kalau di Pahang kita berkumpul 100 lebih pelajar pada satu sesi, maka kita laksanakan, kita nak bangunkan soft skill pelajar tu agak sukar sedikit lah. Tapi nak tak nak kita akan cuba buat sesuatu, contohnya pelajar boleh share video ringkas berkaitan dengan pengucapan awam, contohnya. Okey, seterusnya sebagaimana Encik Nasrul nyatakan tadi, khusus yang mungkin orang cakap sains sosial, terutama pengajian am, hanya khusus tempelan atau second class. Tapi yang jelasnya kalau kita perhatikan memang pelajar sebenarnya memang menganggap khusus ini macam sekadar penambah rasa je lah. Sebab dia pun ada peperiksaan, tapi sebab itu peranan pensyarah amat penting lah sebenarnya untuk menyampaikan ilmu ni kepada pelajar. Sebab kita bukan hanya terhad, sebab saya selalu bagi tahu kepada pelajar saya, contohnya lah, bila kita bermula dengan bab pertama iaitu kemahiran berkomunikasi. Antara tajuk dalam kemahiran komunikasi adalah temu duga. Okey, biasanya saya akan cabar pelajar. Okey, saya akan cabar pelajar. Kamu hebat akademik, pada suatu hari nanti kamu hebat akademik sehingga ke universiti dan tamat ijazah pertama. Bila kamu nak kerja, dan jika ada kemahiran untuk menghadapi temu duga, maka kamu nilai akademik kamu tu dah mula tercalar lah. Walaupun cemerlang pun, tapi disebabkan oleh soft skill, kemahiran komunikasi. Sebab dalam temu duga tu dia macam-macam kemahiran ada. Kemahiran komunikasi ada, kemahiran menyampaikan maklumat ada, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran etika pakaian, semua ada. Adab. Okey? Maka ada nilai kemahiran untuk menghadapi temu duga, maka tak adalah. Walaupun secemerlang mana pun akademik, maka kamu akan gagal di situ. Okey, sebab itu saya akan cabar pelajar, kalau boleh buktikan pada saya suatu hari nanti tanpa kemahiran soft skill, kemahiran insaniah, kamu boleh mendapat pekerjaan yang hebat. Okey, dan saya bagikan cerita kamu pelajar dengan cerita zaman kami, zaman mak ayah kamu tak sama. Zaman kami biasanya kerja menunggu kami. Zaman kamu cari kerja pun tak tentu lagi dapat. Jadi kamu tak cukup akademik, kamu memerlukan suatu kemahiran yang lebih. Itu cabaran lah. Di musim pandemik ni kita nak mengajar, kita nak develop kemahiran soft skill pelajar ni.
dari segala aspek macam tu. Okey. Sebab kalau kita tengok benda ni besar sebab dia berkaitan dengan jati diri pelajar itu sendiri. Okey, jati diri pelajar itu sendiri. Bukan jati diri sebagai individu saja sebenarnya, jati diri sebagai ahli masyarakat untuk negara sebenarnya. Okey, kalau kita tengok dari sudut tu. Jati diri individu, ahli dalam keluarga sebagai anak-anak dan juga ahli masyarakat dalam negara. Peranan itu besar. Okey, maknanya tak cukup sekadar untuk diri sendiri. Okey, sebab itu kita bangunkan pelajar yang boleh bekerja secara berkumpulan, buat tugasan secara berkumpulan, berbincang secara berkumpulan, memberi pendapat, menerima pendapat. Kan? Sebab benda tu penting sebab kita tak boleh jadi individu yang pasif. Ya? Kita tak boleh jadi individu bersyarat kalian. Maknanya dengan belajar selalu saya kongsikan mana kita tak boleh jadi pasif. Pasif menyusahkan orang. Saya selalu cakap menyusahkan orang. Jangan kamu jadi penumpang selama-lama ini dalam tu, kemudian kamu kutip hasil daripada kawan kamu yang buat. Kawan kamu dapat A, kamu pun dapat A. Ya? Dan begitu juga kalau jangan terlampau agresif. Sebab itu kemahiran komunikasi itu kena ada. Dia ada sifat manusia seperti pasif, agresif, manipulatif. Jadi kena sesuai lah. Di sini kita cubalah bangunkan sedaya mungkin. Sebab kalau kita perhatikan kekanan memang ada, cabaran memang hebatlah sebenarnya musim pandemik ni. Tapi nak kita kena bangun kemahiran. Nanti bila mereka masuk ke industri, tak adalah kawan-kawan kita di universiti, pensyarah-pensyarah kita di universiti tu, dia akan bagi tahu belajar metri. Ini kadang-kadang saya cerita, kadang-kadang sakit juga telinga. Belajar metri ni apa datang universiti, datang minta nota. Datang minta nota antaranya. Okey, itu kadang-kadang kita tak sedar dengar. Bila dia tak mampu berdikari, maka itulah cara dia. Dia mencari jalan singkat, minta nota. Okey, cabaran seterusnya telah dinyatakan oleh saudara Nasrul tadi juga berkaitan dengan KSSM 2021 tahun ini. Ya, walaupun benda ni lambat tapi kita kena bersedia. KSSM 2021. Maknanya pelajar tingkatan 5 pada tahun ini. Kalau kita tengok dalam slide itu, antara tajuk yang dia belajar adalah pilihan raya perlembagaan. Sedangkan saya pernah dengar juga, hari itu saya pernah dengar juga sesi perbincangan di kalangan matrikulasi kita ni kan, terutama berkaitan dengan PAM ni. Bila kita nak mengajar perlembagaan tu, orang kata berat sangat. Ya, memanglah kita 10 bulan dan kita mengajar pun biasa satu semester aja. Bukan dedahkan pelajar. Jangan anggap benda tu berat. Ya, dan jangan anggap sesekali benda perlembagaan, benda berkaitan dengan kenegaraan. Sebab itu kalau kita biarkan sekadar kita melepaskan pelajar dengan penilaian berterusan tanpa kita beri sedikit pendedahan berkaitan dengan kenegaraan, sebab dalam penilaian berterusan tu hanya disentuh isu-isu semasa. Isu-isu semasa dan pelajar mungkin menelaah atau mencari bahan berkaitan dengan isu-isu yang mereka akan buat saja. Sedangkan secara keseluruhan kita banyak perkara-perkara yang mungkin kita boleh dedahkan, walaupun tak semuanya sebagaimana pilihan raya, sebagaimana perlembagaan. Kalau yang saya pegang buku perlembagaan ni, takkan kita nak jelaskan semua perkara. Saya yang 8 tahun pun belajar ni, kadang-kadang dengan Profesor Syam Rahayu pun banyak tak tahu, makin belajar makin banyak tak tahu. Tapi adalah perkara-perkara penting yang perlu kita berikan perhatian dalam perlembagaan ni. Contohnya kita tengok perkara 3 dalam perlembagaan.
Takkanlah kita sebagai rakyat Malaysia tak tahu perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan agama bagi persekutuan. Sebab benda ni diterangkan sebab dia dekat sangat dengan matrik. Matrik itu sendiri, kita pasti di semua kolej matrikulasi ada masjid. Okay? Semua ada masjid. Kita mudah untuk kita menerangkan juga. Begitu juga kita nak kaitkan dengan tajuk menjiwai matrikulasi tadi kan. Sebagaimana pelajar melihat mereka di dalam kelas, kenapa ramai Melayu? Okey? Walaupun nanti BC saya akan terangkan kemudian, mengapa ramai Melayu, majoritinya Melayu, dan sebahagian Malaysia, sebahagian daripada mereka atau pelajar ni sebenarnya mereka dah tahu sebenarnya. Okey, kuota 90 dengan 10% tu. Okey, jadi tak senang untuk kita menghuraikan benda tu. Okey, sebenarnya cukup istimewa dia orang yang Melayu dapat masuk Bumi Putra, yang dapat masuk ke kolej matrikulasi istimewa, yang bukan Bumi Putra melalui Perlembagaan Persekutuan dalam benda tu didedahkan itu berkaitan dengan keistimewaan kaum Bumi Putra berkaitan dengan pendidikan. Okey? Itu dalam KSSM kita kena, maknanya persyarat matrikulasi kena bersedia, persyarat PAM kena bersedia untuk sesi 2022-2023 bermula. Maknanya bila kita akan insyaAllah akan rombak mungkin kita punya sukatan pelajaran mungkin sedikit je lah. Dan tajuk yang sebagaimana KSSM tu dah belajar, jangan kita bila pergi matrikulasi macam terhenti, kita pula tak mengajar. Patutnya kita beri kesinambungan daripada sekolah pergi ke matrik walaupun sekejap, walaupun 18 minggu, tapi kita sentuh sedikit supaya adalah nilai atau jati diri sebagai warga negara kepada semua pelajar kita. Tak kira apa bangsa sekalipun. Sebab walaupun kalau kita perhatikan pelajar-pelajar tertentu kadang-kadang dia menganggap kalau kelas face to face dulu, saya tengok dia suka fokus kepada mungkin dia buat tugasan lain ketika kita membincangkan di dalam kelas. Tapi bagi saya tak ada peluang. Mereka tak ada ruang untuk berbincang berkaitan dengan membuat kerja lain ketika subjek saya. Ketika PAM dilaksanakan. Sebab saya nak bagi ilmu. Walaupun sedikit, sebab kalau dia dengar sepenuhnya dari selama 1 jam tu, bukan semuanya dia boleh terima. Ya, sebab komunikasi maupun bukan semua apa yang kita dengar macam saya cakap hari ni, bukan semua yang saya cakap semua penonton atau semua rakan-rakan boleh hadam benda tu. Mungkin ada lepas ni, mungkin ada terlupa. Sebab itu pentingnya Perlembagaan Persekutuan kan. Perkara ketiga, agama bagi persekutuan agama Islam. Okey, banyak perkara. Kalau kita banyak yang selalu jadi isu-isu kebebasan beragama, kebebasan bercakap. Okey, yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perkara 152, ya. Kemudian kuota perizaban Bumi Putra. Saya itu cubalah menulis sedikit. Kalau ni modul pengajian matrikulasi. Sebenarnya modul ni saya telah masuk ke dalam e-book untuk perkongsian. Mungkin ada rakan-rakan yang dah tengok. Itu bukan menunjukkan saya banyak, hanya sekadar perkongsian. Mungkin banyak kelemahan. Saya sekadar suka-suka je menulis tu untuk menambahkan ilmu dan memudahkan saya. Orang lain tak nak guna, tak apa, saya memudahkan saya untuk mengajar. Kan? Terpulang. Sebab dia memang saya banyak kelemahannya. Sebab saya berkolaborasi dengan saudara Nasrullah dalam pembikinan modul pengajian matrikulasi tersebut. Cik Mat, saya tumpah nama je tu. Tumpah. Cabaran sebenarnya. Okey, berkaitan dengan menjiwai matrikulasi itu sendiri. Okey, sebab banyak nilai yang kita nak bagi kebetulan dalam keadaan sekarang, tapi nak tak nak pada saya, nak tak nak kita kena terapkan nilai ni kepada semua pelajar sama ada di bawah tajuk
kemahiran berkomunikasi atau di bawah tajuk kenegaraan. Okey, itu saja untuk yang kedua, Saudara Nasrul. Okey, terima kasih kepada Cik Ahmad Noh ya. Mana dah kita masuk round kedua dah. Kita ada 3 round Cik Ahmad. Mana dah nak habis dah ni. Kepada semua yang hadir, kami ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar ya. Kita orang punya cerita buka panggung berkenaan dengan Wacana Ilmu PAM Siri 1 BMKPM, anjuran BMKPM ini. Jangan lupa terima kasih juga kepada Setiausaha Jawatankuasa Cik Niza kita yang telah share link dan juga borang orang kata apa borang di dalam kita punya chat boleh isi borang kehadiran dan juga borang penilaian kursus. Cik Ahmad tadi telah menyentuh panjang lebar jugalah tadi berkenaan dengan orang kata isi kandungan, cabaran berkaitan dengan pengajaran matrikulasi ni. Cik Ahmad nak berkongsi ceritalah Cik Ahmad. Saya juga bila mendengarkan berkenaan dengan pentingnya. Hari ni orang dah muak Cik Mat sebenarnya nak cerita tentang perlembagaan ni sebab dengan dengan keadaan orang kata krisis negara kita hari ni tak selesai lagi ni. Ya, tengok dekat dalam Facebook, dekat dalam Twitter dan sebagainya kan. Masih lagi keadaan tu belum ada kata putus, tapi bagi saya bila dapatlah berdiskusi berbual, kita kan tadah kitab kan, kita pernah tadah kitab dengan Prof Syah Rahayu tu daripada tahun 2015. Kita tak ada kitab dengan dia. Jadi dari sudut kitab perlembagaan lah kitab perlembagaan. Cuma dari sudut ini adalah satu benda yang terbaik sebenarnya dari sudut perlembagaan negara kita. Kita nak tengok keanjalan, dia punya elastik, our federal constitution daripada Persekutuan Tanah Melayu 1948 sehinggalah pada 57 dan 1963 itu sendiri. Kita nak tengok keanjalan dia, sama ada dia dinamik atau tidak kita punya perlembagaan. Tapi dari sudut kalau kita tengok wacana dan sebagainya, macam mana ilmu ni kadang-kadang kalau kita malas nak baca sekarang ni dalam keadaan pandemik ni, ada satu kelebihan sebenarnya dia walaupun jauh tapi dekat. Hari ni kita dapat tengok kita ada Kak Nak daripada Kedah, Tok Wan daripada Kelantan, siapa lagi? Dr. Halim pun ada ni daripada Labuan Jangan lupa Tuan Mahyudin tu. Tuan Mahyudin pun ada dah masuk. Astagfirullah, daripada Kuala Masjid Labuan. Jadi dari sudut konteks menjiwai matrikulasi ni, PAM itu sendiri memang dekatlah dengan perlembagaan. Sebab kita tengok Cik Mat, kalau kita tengok asasi-asasi yang lain ataupun yang setara dengan kita ni adalah pra-universiti, asasi-asasi yang lain, kita dapat lihat bahawasanya di tempat-tempat mereka juga banyak subjek-subjek yang berkaitan dengan contoh yang setara diploma kan, macam di Politeknik. Dia memang ada pengajian Malaysia. Mungkin dia belajar dalam semester panjang, kita ni sejam atau pula 18 kali perjumpaan saja untuk satu semester dah lah seminggu sekali saja sejam kan. Tapi dari sudut dinamik yang dapat kita lihat, setiap orang kata setiap sama ada di diploma di Politeknik ataupun di pra-universiti yang lain, STPM tak usah cerita lah Cik Mat. Kan STP ada sahabat kita Puan Nur Haida, dulu dia mengajar PAM, lepas tu dia mengajar STPM. Pengajian dia cakap cukup berbeza dinamiknya cukup berbeza. Jadi dari sudut pengukuhan itu sendiri kita dapat lihat Cik Mat, kalau kita nak menyedarkan pelajar walaupun orang hari ni dah tepu, dah beku, dah orang kata dah bosan, dah orang kata dah cemuh dah dengan polemik yang ada pada hari ni, tapi saya suka tengok dari sudut akademik. Dari sudut akademiknya bahawanya perlembagaan kita ni, kita baru merdeka 64 tahun. Tahun ni ke 64. Tanah Melayu merdeka. Kalau orang Sabah dan Sarawak tu mungkin perkiraannya mungkin perkiraannya pada tahun 1963 tu merdekanya kan dengan Malaya. Tapi dari sudut Tanah Melayu sini 64 tahun, kita belum lagi mencapai 100 tahun kemerdekaan. Apatah lagi negara-negara demokrasi yang lain seperti Amerika, British dan sebagainya dah beratus-ratus tahun. Jadi saya rasa polemik pada hari ni, kita jangan tengok dari sudut politik saja. Masalah orang kita ni, kalau contoh Cik Mat, kita mengajar pilihan raya dekat bawah itu mengajar politik. Tidak. Bila kita mengajar pilihan raya itu, topik pilihan raya itu, kita mengajar demokrasi. Negara kita hari ini tertegak daripada demokrasi berparlimen. Ini yang parlimen pemain demokrasi yang ada pada hari ini. Kejap sokong, kejap tak sokong kan. Kejap cukup tak cukup undi dan sebagainya. Dengan raja berperlembagaan. Kita agak berbeza dengan Brunei Darussalam. Dia main total monarki kan. Maknanya tanah, api, air, angin, hamil, raja. Berbeza. Raja berperlembagaan. Bagi saya kalau kita tengok kecelaruan pada hari ni, kita tengok konteks akademik. Kalau kita tengok pada konteks akademik,
Ini sangat menarik, sangat menarik apa kesannya dari setiap apa yang berlaku. Jadi bila berkaitan mengajar berkaitan dengan perlembagaan ini, sistem dan struktur pentadbiran negara ni sangat penting tuan-tuan. Ini pernah terjadi, tuan-tuan mungkin tengok lihat, ini jadi isu besar Rohingya, dia duduk di Rakhine itu. Rohingya yang duduk di Rakhine itu hampir 100 tahun di Myanmar. Ini saya Google sendiri, saya tengok bahawasanya bila perlembagaan itu diubah pada tahun 1948, mana dia tidak dianggap etnik langsung, mana dia dianggap sebagai terus pendatang, dan maknanya dia hilang negara. Hari ini dia adalah orang yang stateless man, orang yang tidak ada bernegara. Akibat daripada apa? Akibat dia tidak peduli atau tak cakna pada sistem dan struktur pentadbiran negara pada mereka sendiri. Mereka tak nak campur, mungkin mereka dalam konteks kita lah. Dah bosan, dah jemu kan, dah nak muntah dah dengan apa yang ada hari ini. Tetapi tidak boleh. Benda ini perlu kita tanamkan, perlu kita segarkan, perlu kita ingatkan, perlu kita sedarkan kepada pelajar kita di mana ruang yang ada. Ruang yang ada saya rasa melalui subjek pengajian matrikulasi inilah, nak belajar rukun negaranya, pilihan rayanya, supaya bagi saya apa yang penting dalam hidup saya ni tidur lena. Mana lepas ni habis je program ni kan, kita tutup laptop dan sebagainya, kunci pagar kan, tutup pintu, kita kunci pagar, boleh tidur lena. Itu yang kita nak sebenarnya dalam hidup ni. Dalam hidup saya rasa saya nak tidur lena je. Kalau ada banyak benda boleh tidur tak lena pun tak guna kan, tengok di Palestin dan sebagainya. Itu satu. Kalau kita tengok lagi contohnya, kalau rajin Google, kalau rajin belajar, kalau rajin tengok di cerita di Kashmir. 2 tahun lepas saya rasa macam mana Kashmir itu waktu nak merdeka, Palestin, Pakistan dan India. Cik Mat, ini tentang cakna perlembagaan itu sendiri. Tentang cakna perlembagaan itu sendiri dengan sistem struktur negara, macam mana Kashmir akhirnya yang mendapat kuasa autonomi itu apabila kerajaan India, dia merdeka bersama India, tidak merdeka bersama dengan orang kata Pakistan, dan akhirnya kuasa autonomi itu melalui demokrasi. Melalui demokrasi itu sendiri, kuasa autonomi mereka telah habis sekarang ni. Maknanya India maksudnya boleh membeli tanah apa dan sebagainya. Ini benda-benda yang orang kata yang kita perlu belajar ke dalam demokrasi ini. Satu benda yang baik, tapi demokrasi ini juga kalau dari kita tengok dari sudut orang kata sisi lain, dia juga perlu orang kata penglibatan semua orang yang ada dalam demokrasi itu untuk menjamin hak dan juga milik mereka itu sendiri. Panjang lebar Cik Mat, siapa moderator, siapa panel pula ni. Jadi Cik Mat, kita pergi ke seterusnya lah Cik Mat. Kita pergi yang ketiga. Harapan. Harapan. Hope. HOPE. Hope ni, harapan ni. Harapan ni mungkin harapan yang lebih baik dengan keadaan kita yang kata yang ada sekarang hari ni. Patut bersyukur sebagai kaki tangan kerajaan kan. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang lain pada hari ni, orang menega di tepi jalan dan sebagainya, menghadapi satu krisis ekonomi yang amat dahsyat. Bukan setakat krisis ekonomi, itu krisis kesihatan dan sebagainya. Kita alhamdulillah hari ni secara matrikulasi semuanya dapat duduk di rumah mengajar PDPR. Bukannya tak kerja, kita bekerja daripada rumah, dan lebih sebenarnya bekerja daripada rumah ini sebenarnya lebih orang kata dari segi minda torture tu agak kuat juga, sebab kita ada anak-anak, kita ada keluarga, kita duduk di rumah dan sebagainya, masalah internet dan sebagainya. Itu mungkin dari satu segilah syukur tu tadi. Jadi harapan lah Cik Mat. Ni masuk pusingan ketiga lah. Akhir lah ni harapan ni. Apa harapan Cik Mat? Untuk yang kita boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita semua ni yang ada pada hari ni, dari segi harapannya, apa yang boleh kita sampaikan dari segi visi dan misi BMKPM itu sendiri, dan hubung kaitnya dengan subjek pengajian matrikulasi. Silakan je Mat. Okey, terima kasih Saudara Nasrul. Okey, sedikit kongsian berkaitan dengan harapan. Sebenarnya betul bagaimana 2013 masuk ke program matrikulasi. Okey, saya datang daripada Pejabat Pelajaran Pendidikan Daerah, datang ke matrikulasi. Saya perhatikan dan sebenarnya tengok matrikulasi ni hebat, sebagaimana saya nyatakan di pengkawal awal tadi. Hebat, terutama dari sudut pensyarahnya. Syarat keistimewaan yang jelas. Dia kata kalau saya duduk dekat luar masa di sekolah atau di PPD ke, saya tak nampak kelebihan gaya tu adalah, tapi kelebihan dari sudut kenaikan pangkat. Okey, sebab itu seharusnya bila kita berada di bumi matrikulasi ni, kita kena menjiwai matrikulasi. Sebab bila saya datang tu, saya tengok masa tu kebetulan saya datang tu, saya ni memanglah jenis lambat pandai kan. Jadi
Jadi saya tak kisah dengan usia saya yang masuk situ, walaupun saya tak ada kelebihan pun masuk matrikulasi. Hanya sekadar orang kata bertukar angin, cari pengalaman. Okey, kalau dia pensyarah yang muda-muda yang melalui kenaikan pangkat secara cepat, fast track. Okey, kalau kita tengok yang tahun lepas usia 40 dan grade 54. Okey, jadi dari sudut tu kita perhatikan mungkin di kalangan kita yang ada pada malam ini juga mungkin ada yang terlibat dengan kelebihan itu. Okey, dan sebenarnya syukur tu sebenarnya memang berganda sebenarnya. Perlu bersyukur bila kita duduk di bumi matrikulasi tu sebenarnya, dalam program matrikulasi. Kalau kita nak bandingkan dengan kawan-kawan kita di sekolah atau di pejabat pendidikan sendiri atau di jabatan pendidikan negeri, sama je. Okey, maknanya ruang dan peluang rezeki yang Tuhan beri itu cukup mewah dengan hasilnya daripada bumi matrikulasi. Dan dia tidak menidakkan pensyarah-pensyarah hanya kaum lain. Dia melibatkan semua pensyarah daripada berbagai lapisan masyarakat kita yang menikmati hasil. Okay, sebab itu kita tak boleh, janganlah tengok daripada sudut, walaupun matrikulasi ni kalau kita tengok dari sudut visinya, dan penjana unggul pelajar Bumi Putra berkualiti ke institusi pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi dan profesional. Tak berubah dari dulu sampai sekarang. Sebab itu kita kena menjiwai. Sebab itu saya suka menyatakan bahawa kita ni jangan kita lupakan yang majoriti 90% adalah kaum Bumi Putra, tapi janganlah kita melupakan mereka tu dari sudut tahap pembelajaran tu. Sebab kita sedia maklum sebenarnya. Sebab saya selalu juga cakap dengan pelajar-pelajar saya, kalau kuota ke matrikulasi ni diberi 50%, Bumi Putra 50%, bukan Bumi Putra 50%, maka ramai di kalangan Bumi Putra ni tak boleh duduk dekat sini, dekat matrik ni. Jadi kamu seharusnya bersyukur, itu dari sudut pelajar. Dan kita dari sudut kita bersyarah ni, sebab kita dapat keistimewaan duduk di matrik ni. Okey? Lepas duduk, tak ada matrik, kita mungkin ke sekolah. Bagi orang yang mendapat merasai kenaikan pangkat tersebut, mungkin kalau duduk kat sekolah dulu, mungkin dapat juga kenaikan pangkat tersebut, tapi jangka masanya mungkin panjang. Kalau kita perhatikan, naik pangkat dulu dekat dari 41, 44 di sekolah 10 tahun. Kemudian sekarang jadi 8 tahun. Kan? Sekarang matrik samalah. Untuk warga-warga baru matrik sekarang, tenaga pengajar baru sama macam sekolah lah. Sebab fast track tu telah tamat kot, dibekukan. Saya sempat mohon tapi tak sempat rasa 2014. Sempat mohon tapi tak sempat merasa. Okey, dari segi tu. Maknanya sebab kita kena ingat visi dan misi program matrikulasi ni, ya, membangunkan potensi pelajar Bumi Putra. Dia tak buang kata Bumi Putra tu sehingga hari ini. Ini saya ambil daripada laman web matrikulasi ni. Tapi dekat college saya rasa tak tahulah. Macam tak berapa ada je. Maknanya benda ni, sebab benda ni kena dijelaskan. Sebab kalau saya masuk dalam kelas, sebab ini pun sebenarnya perlu dia tak macam tingkatan 6. Tingkatan 6 tu bawa akta pendidikan. Program matrikulasi ni dapat keistimewaan yang banyak, tapi dia bukan di bawah akta pendidikan. Dia sebenarnya berdasarkan keputusan mesyuarat kabinet pada tahun 1999, tak silap saya. Maka ketika itu Datuk Seri Najib Tun Razak, Menteri Pendidikan. Okey? Maknanya dia rintis dulu tahun 98. Betul kan Tuan Nasruddin Tuan cerita saya tu? Betul tak? Tuan Mat Yudin, betul tak? Tuan cerita saya Betul tu. Tahun 98, 99 kita bermula bila Melaka dengan Labuan.
bandarnya, okey, maknanya segala kemudahan yang ada, maknanya hebat dengan pesara-pesaranya, pada usia 40-an telah mencapai grade 54, cukup hebat. Jadi hebatnya kita itu, kita kena kembalikan semula kehebatannya untuk belajar kita, supaya produk yang kita hasilkan daripada matrikulasi ini tidaklah dipandang remeh atau dipandang sebelah mata oleh pihak universiti. Sebab saya pun main peranan saya, sebab kita masing-masing ada peranan kita, betul lah tu peranan kita. Kalau pensyara akaun, dia ada peranan pensyara akaun. Kalau ada pensyara fizik, dia ada peranan fizik, ikut khusus masing-masing. Kalau PAM dengan peranan pensyara PAM lah. Maknanya sebab kita memberi nilai itu kepada pelajar. Okay? Nilai selama 10 bulan atau 20 bulan berada di matrikulasi. Okey? Yang tu kita kena perhatikan. Sebab kalau kita perhatikan misi kita ni, dia ada kaitan juga dengan objektif itu membangunkan modal insan selaras dengan falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi kita tak boleh lupa benda tu, falsafah pendidikan kebangsaan. Jarang menceritakan berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, nak mewujudkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi Jerry. Kalau saya suka sebut Jerry's, saya tak sebut Jerry, ya. Sebab sosial tu juga main peranan. Sebab saya selalu bertanya dengan pelajar-pelajar, maknanya sosial di matrikulasi inilah menyebabkan mereka boleh hidup, boleh survive di universiti. Dia berbeza, ketara berbeza dengan sekolah. Sebab tu kalau diceritakan semula, dia orang lebih seronok dengan matrik. Sebab saya suka juga mengumpul cerita daripada pelajar ni. Dia seronok duduk matrik. So matrik ini segala-galanya ada di situ. Di universiti ni lebih independen kebanyakannya. Okey? Maknanya sebab kita kena perhatikan bahawa nak jadi seimbang dari sudut Jerry, jasmani, emosi, rohani, intelek. Jasmani, kita ada curriculum, emosi, segala kursus sebenarnya melibatkan Jerry ini sebenarnya. Okey? Rohani, intelek jelaslah memang itu pun akademik. Okey, kemudian berdasarkan kepercayaan kepada dan kepatuhan kepada Tuhan. Bila kita tengok dia kaitkan benda tu, okay, dia kaitkan sebenarnya dengan rukun negara. Rukun negara. Falsafah rukun negara yang pertama. Okey. Percaya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang tanya pelajar kita rukun negara dilancarkan bila pun tak tahu. Itu kadang-kadang sedih juga. Sebenarnya dia orang belajar, tapi kadang-kadang kita memikirkan pelajar kita ni dia lebih kepada exam oriented. Sebab itu sebenarnya seronok di matrikulasi bila PAM ni dia tak ada perbezaan. Sebenarnya kalau ada perbezaan memang yang bermasalah kot. Bagi kalau kita dia orang belajar, ada dua subjek sebenarnya biasanya dia orang belajar di sekolah yang berkaitan dengan, terutama berkaitan dengan kenegaraan atau komunikasi. Yang pertama berkaitan dengan subjek sejarah, yang kedua sivik dan kewarganegaraan. Okey, maknanya rukun negara itu sendiri. Kalau kita perhatikan di matrikulasi rukun negara itu, pada sesi berdasarkan bacaan saya pada sesi 2003-2004 untuk pelajar bukan Bumi Putra masuk ke matrikulasi dengan kuota 10%. Jadi dengan kemasukan mereka itu maknanya adalah semangat perpaduan. Ya, kita kena tengok dari sudut nilai baiknya. Okey, perkongsian ilmu contoh. Kalau kita di program matrikulasi kita ada PAL, kita ada GADI dan sebagainya. Okey, itu penting harapan untuk sebenarnya dari segi harapan untuk kita warga didik, kita jiwa ini betul lah sebenarnya. Ya, terutama sebab kita duduk tempat yang istimewa macam ni. Orang yang perhatikan bila sebab saya dalam ikut promosi hanya 2 tahun
ni kebetulan tak dapat pergi promosi, pergi sekolah. Kalau biasanya kalau ada carnival, biasanya antara pertanyaan ditanya, contohnya, sebab kita di sini pun masyarakat kita ada pelbagai kaum. Saya tak ada masalah, saya tutup terang saja. Contohnya pelajar Cina ada bertanya dengan saya, kenapa saya straight A Encik tapi saya tak dapat masuk matrik? Saya nak sangat masuk matrik. Sampai macam tu dia tadi, nak sangat masuk matrik. Okey? Dan jawapan saya, kamu straight A, kamu A apa, ada A plus semua atau ada A tolak? Saya banyak A tolak. Bandingkan dengan kawan kamu yang dapat, ya dia lebih banyak A plus. Kamu tahu kan kamu hanya ada 10% kuota. Dia tahu. Jadi belajar tahu, faham. Jadi keistimewaan dapat masuk ke matrikulasi itu kita digunakan sebaik mungkin. Itu juga kita tenaga pengajar. Dia sebenarnya bukan tenaga pengajar, semua warga termasuk staf sokongan perlu ada jiwa matrikulasi ni, sayangkan matrikulasi ni, kan? Sebab kita ni bukan terbina daripada dasar atas akta pendidikan, tapi dasar untuk dasar pendidikan yang diwujudkan untuk meningkatkan kebolehan pelajar berputar. Kemudian saya kalau dengan pelajar dari segi harapan, sebenarnya saya pada pelajar, sebab pelajar kena ingat bahawa mereka sebenarnya kalau di matrikulasi ni ada 6 keistimewaan. Yang pertama, masa pun habis saya lajukan. Yang pertama, laluan pantas ke universiti. Sebab itu berebut nak masuk. Laluan pantas. Kalau tahun ni berganda-ganda orang nak masuk. 1 tahun, 10 bulan dapat masuk itu satu tahun. Sama dalam negeri atau luar negeri. Okey? Kemudian yang kedua, yuran pengajian ditanggung kerajaan. Tempat mana yang ada yuran pengajian ditanggung oleh kerajaan? Yang saya ada kolej marah. Itu ada kita kena maklumkan benda tu. Dia pelajar. Kemudian pengiktirafan universiti antarabangsa. Sebab itu kita ada program PLC. Saya tak boleh cakap dengan pelajar, ini ruang kamu pun. Dia PLC. Ada peluang nak sambung belajar ke luar negara dengan biasiswa lagi. Masuk pantry dah percuma. Lepas tu sambung belajar di universiti lagi. Sebab itu bila sesi promosi, biasanya saya akan bawa seorang pensyarah yang dari overseas untuk bagi motivasi sikit untuk daya tarikan. Mungkin tu kot salah satu daya tarikan pelajar yang seronok nak masuk matrik. Okey, kemudian yang keempat, kemudahan penginapan percuma. Mana nak cari institusi pendidikan yang ada penginapan percuma? Sebab itu menjiwai matrikulasi itu bukan hanya pendidik, tapi pendidik kena maklumkan, bercerita kepada pelajar. Kebetulan saya bercerita ini, ceritakan kepada pelajar. Mana ada asrama percuma? Sekolah pun asrama kena bayar. Ini kolej, asrama percuma satu bilik 4 orang, bukannya kau. Nampak keistimewaan yang cukup besar di matrikulasi. Kemudian kalau kita perhatikan bantuan sara hidup, lagilah. Dahlah penginapan percuma, yuran pengajian percuma. Sebab bila orang dah tak berapa ada duit, matrikulasi jadi pilihan. Saya memang letih. Kalau saya cerita memang letih berkaitan dengan ketika masuk jalur yang menelpon, tak tahu, saya pun tak tahu di mana dia dapat nombor saya untuk bertanya berkaitan dengan matrikulasi dan sebagainya. Kita layan je lah. Bercerita tentang keistimewaan. Kita takkan kita cakap tak boleh pula. Okey, kemudian laluan kejayaan CJ Matrik. Apa dah bagi? Zaman sekarang ni, habis universiti, kau pun dapat kerja dengan ijazah tu. Kemarahan kalian untuk dapat pekerjaan antara ijazah dengan CJ matrikulasi mungkin besar CJ matrikulasi lagi. Okey, SPM lagi. Okey, hanya mencari pengalaman.
sebelum dia bergerak untuk dapat pekerjaan dia menggunakan ijazah pertama. Cik Mat minta maaf Cik Mat. Kita tengok tu masa dah dekat nak pukul 10 dah tu. Ya, dekat 10 tu jadi kita ingat tadi nak ada soal jawab apa tapi tak boleh Cik Mat. Dia macam cerita bersiri pukul 7 maghrib tu. Dia biar tergantung. Dia tergantung bawa shock sikit kan. Kan. jadi kita biar hari ni orang pening tergantung tu. Tapi alhamdulillah apa yang Cik Mat cakapkan tadi mungkin boleh memberi sedikit motivasi macam mana untuk menjiwai matrikulasi. Mungkin juga Cik Mat, mungkin satu lagi ni Cik Mat, kita kurang ni. Kita kurang of sense of belonging ni. Maknanya bagi pensyarahnya, pelajarnya, alumni-nya sense of belonging. Maknanya matrik ni hak milik kita. Contohlah Cik Mat, saya tengok kawan-kawan saya, kalau yang kawan saya ni yang kalau belajar di Alam Shah contohnya kan, menteri ke atau budak RMC, termasuklah kita punya menteri pendidikan kita sendiri. Kan dia akan pakai tie RMC dia tu. Kalau budak SAS Alam Shah dia akan tie Alam Shah. Agaknya kita kena ada satu lagi lah Cik Mat, trademark ni untuk mungkin kalau kita tengok Tuan Mahyudin pun ada dengar kita pada hari ni ya, pengarah matrikulasi mungkin boleh bawa kepada mesyuarat pengarah satu tagline ni sense of belonging ni. Maknanya dia bangga. Dia rasa dia kepunyaan dia. Maknanya macam mana pelajar-pelajar yang sekolah-sekolah boarding school ni tadi mungkin kita boleh terapkan supaya dia orang boleh orang kata kembali berbakti kepada matrikulasi ni. Mungkin ini lapangan lain Cik Mat. Kita dah ambil masa orang dah 1 minit dah 10 1 minit mungkin dalam 2 minit Cik Mat, 2 minit nak wrap up semua ni, nak tutup sebelum kita habiskan wacana ilmu buka panggung. Sebenarnya siri pertama ya, wacana ilmu, saya ingat lagi wacana ilmu PAM BMKPN siri pertama. Mungkin lepas-lepas ni saya harap ni membakar lagi semangat-semangat sahabat-sahabat kita yang lain ni untuk bersama-sama mencurah ilmu, berkongsi ilmu. Tak kira lah apa saja nak ada, APLC, R&D, apa saja kehebatan, kejayaan ya, pergi keluar negara ke apa dan sebagainya, kongsi di sini. Jangan malu, jangan segan, jangan silu. Tapi untuk Cik Mat, saya bagi 2 minit je. Silakan. Okey, kesimpulan. Sebenarnya ingatlah deklamasi saja. Tapi sebab kesimpulan pendek tak apalah. Kesimpulannya terima kasih kepada semua yang bersama pada malam ini. Dan pada saya deklamasi jadi bersamalah kita sebenarnya yang dinyatakan oleh moderator tadi, keberadaan kita deklarasi ini dirasa juga. Okay, dengan peranan masing-masing. Jadi itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Encik Ahmad Noh ya di atas perkongsian itu tadi. Nampaknya Tuan Mahyudin kita pun dah ada di talian tu Cik Mat. Rasa tak boleh pula sebab dia ni dari sudut ialah Tuan Pengarah kita pada hari ni bersama dalam satu majlis yang agak kerdil, yang agak kecil sebenarnya dalam konteks PAM ini, tetapi daripada api yang kecil itu boleh menjadi jalaan yang besar dan boleh membakar ya. Itu yang dapat kita tengok pada itu konteks api itu tadi. Jadi rasanya tak manis kalau kita tak menjemputlah kita punya bekas timbalan kita dan mengumpulkan pengarah Kolej Matrikulasi Labuan yang jauh duduk di sana, yang lama tak balik. Kalau biasa hujung minggu dia boleh balik ke Selangor, lah ni tak boleh dah kan. Jadi silakan tuan, mungkin ada sepatah dua kata yang boleh dikongsikan ataupun nak teguk ke apa yang kita duk cerita hari ni. Ni sembang santai je tuan, sembang santai saja. Maknanya anak beranak PAM ni tadi duduk sekali, Puan Haji Aimi mak dia. Puan Haji Aimi tadi mak dia suruh kita bincang. Ini pembukaan gelanggang saja. Tapi mungkin Tuan Mahyudin boleh kongsikanlah sedikit kepada kita apa yang dapatan pada hari ini lah. Silakan tuan. Boleh. Pertama saya ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat dalam wacana ilmu ni. Pertama ni sebenarnya banyak perkara yang kita boleh bincang, bersembang, bertukar. Saya suka nak bawa satu perkara iaitu kita kena berubah, edukasi kena berubah untuk relevan. Pandemik yang berlaku pada kita ni sebenarnya adalah satu persoalan baru untuk kita melaksanakan kerja-kerja kita untuk normal baru. Dan sebenarnya kalau saya bercakap panjang Nasrul, jadi saya tak mahu
masuk jika kali ini saya lah. Terima kasih lah Nasul dan juga terima kasih bagi aplikasi kerana ini mempunyai ruang untuk cara-cara kita untuk makan ini yang baik. Terima kasih bagi aplikasi. Bukan juga cara kita yang mau ke depan. Jadi si itu adalah baru naik pula. Terima kasih Nasul. Terima kasih semua. Okay, terima kasih tuan yang berada di Labuan ya, Dr. Halim, tolong tengok-tengokkan Tuan Mahyudin kami ya. Kami sayang dia ni. Jadi saya rasa Okey tuan Farizal. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini, kita berterima kasihlah kepada yang pertama sekali kepada Puan Hajah Amy Dalina yang memberi peluang dan ruang untuk kami berbicara dalam wacana ilmu ni sebagai test run saja, sebagai permulaan, sebagai orang kata buka panggung untuk pada yang lain mungkin pada minggu akan datang dan minggu seterusnya ramai lagi pensyarah yang sudi berkongsi ilmu untuk kemenjadian subjek pengajian matrikulasi ini. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang bukan daripada PAM, saya rasa pun ada juga hari ni yang masuk ke dalam kita punya wacana ilmu ni. Kita terbuka ya, kita berlapang dada, maknanya kita menghargai di antara satu sama lain. Ibarat binaan yang kukuh ya, rumah tu binaan yang kukuh adalah daripada binaan batu-bata. Tiang serinya kita telah ada, iaitu visi dan misi. Dan kita juga memegang batu-bata yang mengukuhkan program matrikulasi ini sendiri. Kita kena ingat tuan-tuan, matrikulasi ni ibarat mini KPM. Ini selalu kalau kita perdebatkan dan berkatakan. Jadi kita kena sayang matrikulasi. Sayangilah matrikulasi, kita cintai matrikulasi kerana ini adalah wadah perjuangan kita. Selain daripada mencari rezeki, inilah tujuan kita untuk mencapai al-falah, ya, mencapai keredaan dalam kita berjuang dalam seseharian ini dalam bidang pendidikan ini. Jadi yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada kelemahan kami sendiri. Jadi sekian saja wacana ilmu PAM BM-KPM siri 1 menjiwai matrikulasi harapan dan cabaran pada malam ini, dan terima kasih ya pada semua. Sekali lagi ampun dan maaf, 10 jari disusun jika ada tersilap kata, tersalah bahasa, terkasar bahasa, kami mohon ampun dan maaf. Sehingga kita berjumpa lagi, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan berdirilah di atas kaki sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa isi borang kehadiran dan juga penilaian program. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalam. Selamat malam semua. Terima kasih Tuan Mahyudin. Terima kasih Cik Nasrul dan kawan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan ceramah. Dania. Take care Tuan Mahyudin kat sana. Lama juga tak nampak Dr. Halim. Apa khabar Dr. Halim? Take care everyone. Terima kasih untuk malam